أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر وتمم بخير. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita kesempatan dan ruang waktu untuk kita sama-sama dapat berkumpul berhimpun pada pagi yang barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam majlis ilmu ini dapat mempereratkan silaturahim dan juga menimbulkan kecintaan kita kepada sesama ahli ilmu. Kerana itu kata ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu ini akan menyebabkan bertautnya kasih sayang sesama ahlinya. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Kerana itu, wahai seluruh kaum muslim, wahai seluruh orang yang beriman, berselawatlah dan berikanlah kesejahteraan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu para ulama membincangkan apakah hukum berselawat daripada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kitab yang agung, yang kata beliau hukum bersalat ini adalah wajib alal itlaq. Ya, wajib secara mutlak terus tuan-tuan, wajib untuk kita berselawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dibincangkan wajib tu bagaimana wajib dia. Adakah wajib tu sekali ataupun adakah wajib itu pada waktu-waktu yang tertentu, kan? Itu dibincangkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitab beliau yang agung, kitab beliau yang masyhur, iaitu kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini kitab yang membicarakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kitab ini pada zaman kerajaan Khalifah Uthmaniyah, Khalifah Turki Uthmaniyah, kitab ini adalah kitab yang akan dibacakan oleh para ulama pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah di masjid-masjid dan surau-surau. Bahkan kerajaan Turki Uthmaniyah pada masa itu akan memberikan gaji yang khas, allowance khas kepada para alim ulama yang membacakan kitab ini. Kenapa? Kerana kitab ini membicarakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membicarakan tentang kepribadian Rasulullah, dan apakah khususiat-khususiat, dalailun nubuwah, dan apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah. Dan yang paling penting, kitab ini tujuan dia adalah untuk menyebarkan kecintaan
kepada baginda Nabi kita. Ya, kerana tu dalam hadis Nabi sebut 3 perkara, 3 adab. Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Takdibkan adab kamu dengan 3 perkara. Yang pertama iaitu apa dia? Hubbi nabiyyikum, cintai nabi kamu. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, mencintai ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran. Kerana itu kerajaan Turki Osmania sangat-sangat mengambil berat tentang bab kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu siapa yang mengajarkan kitab Syifa, ya, maka akan diberikan elan yang khas. Kalaupun dia dah ada gaji yang lain, ya, kalaupun dia dah terima gaji yang lain, gaji itu suku. Itu gaji basic. Tapi kalau dia ajar kitab ni, dia mengajar kitab ni, memang dia dapat sanad kitab ni, yang belajar dengan para alim ulama dan dia ajarkan di kampung-kampung, maka dia akan dapat satu elan yang khas pula. Kenapa? Kerana nak memberatkan kecintaan kepada Nabi SAW. Ya. Sebab tu kata ulama, siapa yang baca kitab Syifa ni, ya, insya-Allah lahu syifaun. Siapa yang baca kitab Syifa, insya-Allah kalau dia sakit akan diberikan kesembuhan. Ya. Dalam kitab itu Al-Imam Qadhi Iyad menyebutkan, "I'lam anna as-salata 'ala an-nabi fardun 'ala al-jumlati." Ya, dia kata, wahai para pembaca, ya, wahai penuntut ilmu, boleh takdir macam-macam situ, ya. I'lam, ketahuilah, wahai penuntut ilmu, bahawa berselawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fardu. Fardu sini dengan maksud wajib, ya, alal jumlati. Fardu ni al jumlati, secara umumnya, secara keseluruhan wajib selawat, ya, bi ghairi waqtin muhaddadin, ya, tanpa ditentukan waktu-waktu yang khas ataupun waktu-waktu yang tertentu. Bi amrillah bis salati ala nabi. Kenapa? Kerana dalam Quran tadi, ayat yang saya baca tadi, ini adalah perintah daripada Allah untuk kita berselawat. Sallu alaihi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu tu digunakan dengan sirah fi'il amar. Ayat perintah, kata suruhan, maka wajib. Kenapa? Kerana perintah suruhan, ayat berbentuk fi'il amar, maka hukumnya jadi wajib secara umumnya. Cuma ulama bincang pula, yang wajib tu macam mana? Adakah wajib tu hanya sekali saja dalam seumur hidup? Ini pandangan yang pertama, kan? Dia kata wajib tu hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi kalau kata kita ni umat Nabi Muhammad, kalau tak pernah berselawat sepanjang kita hidup atas dunia ni, teruk sangatlah kita, tuan-tuan. Tak? Kurang-kurang kita berselawat semasa kita semayang, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu selawat Ibrahimiyah. Selawat ni macam-macam, tuan. Yang selawat Tafrijiyah, yang selawat Ibrahimiyah, yang selawat Syifa. Selawat yang mudah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih. Itu pun dah cukup dah, dikira sebagai selawat. Sallallahu alaihi wasallimu taslima, ya, sallallahu wasallamu alaihi. Macam-macam lah sirah dia, kan? Macam-macam sirah untuk kita berselawat. Cuma dia kata wajib tadi bila? Ada ulama kata wajib itu tak termasuk dalam solat pun. Dalam solat tu tak dikira pun, ya. Dan dikira tu wajib semua hidup tu sekali tu, maksudnya di luar waktu solat. Sebab dalam solat ni pun kita dah berselawat ke atas Nabi, bahkan kita memberi salam, assalamu alayka ayyuhan nabi. Seolah-olah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di depan kita, kan? Dia tak guna assalamu alaihi, salam sejahtera ke atasnya, tak. Dia guna assalamu alayka. Seolah-olah Nabi itu duduk depan kita, ya. Itu dalam sembahyang kita, dalam solat kita. Kemudian ada pandangan ulama kata memang wajib juga. Wajib bila? Likulli majlisin, setiap majlis wajib kita berselawat ke atas Nabi. Maknanya macam majlis ta'lim ni, maksudnya kena selawat. Maksudnya kalau saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan kena jawab, ya, sallallahu wasallam alaihi. Itu wajib. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok budaya, ya, orang-orang tua kita, kan, bila setiap majlis dia habis sembahyang, dia akan selawat, dia akan bersalam dan selawat, kan? Ataupun bila jumpa orang ke apa, kan, lepas majlis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tua kita bukan saja, tuan-tuan, dia tak bagi tahu dalil pun, tak, tapi ditunjuk dengan perbuatan dia tu. Sebab apa? Ini ulama dah bincang dah. Bila kena selawat? Setiap majlis kena berselawat, ya. Sebab tu kita elok sangat dah budaya kita ni, ya. Ada yang kata macam-macam lah, kan. Siapa ajar ni? Salam selawat lepas habis sembahyang ni, siapa ajar?
Dia tak tahu, tak mengaji tuan-tuan kan. Ulama bincang hukum selawat ni wajib. Yang pertama tadi tak ditentukan waktunya, cuma wajib sepanjang hayat kita. Semua hidup kita wajib sekali berselawat. Yang kedua, likulli majlisin, setiap kali majlis kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara fadilat-fadilat berselawat ya. Bahkan disebutkan oleh ulama, setiap amalan itu dia akan bergantung kepada niatnya ya, sama ada baik niatnya ataupun niatnya tidak ikhlas. Kalau niat tidak baik, maka amalan itu tak akan diterima kan, kecuali selawat. Selawat ni tuan, ulama kata kalau kita berselawat dalam keadaan riak sekalipun, Allah terima amalan tersebut ya. Kalau kita nak berqasidah ke ya, nak berzanji dan sebagainya, walaupun hati itu dalam keadaan riak kan, katalah kita berqasidah, ada bakat suara dan sebagainya, orang dengar pun sedap, orang puji kita, kita bangga diri, tak ada masalah, insya-Allah amalan tu akan diterima oleh Allah. Semua amalan ditolak dalam keadaan yang riak kecuali berselawat. Sebab tu penting untuk kita berselawat, terutamanya dalam bulan ni tuan-tuan, bulan Maulidur Rasul, kita menyambut kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian ta'lim bagi kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darin amin. Kemudian al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang dirahmati oleh Allah pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, besarkanlah serbanmu. Dalam bahasa Arabnya disebut azimu amaimakum ya. Besarkan serban kamu, wa wassi'u akmamakum, dan luaskan lengan baju kamu. Tuan-tuan penuntut ilmu pada zaman dia tu ya, zaman al-Imam Abu Hanifah, dia kena besarkan serban dia, dan kemudian kena luaskan lengan baju dia. Saya dah cerita dalam kuliah yang lalu kan, kenapa diluaskan lengan baju tu. Orang Arab dulu tuan-tuan, lengan baju dia ni luas. Kenapa? Kerana dia nak masukkan buku kan, nak masukkan kitab, nak masukkan pen, dakwat dan sebagainya ya. Zaman dulu mungkin tak ada beg lah, mungkin tak ada beg. Jadi kalau hujan ke apa ke, dia akan masukkan buku-buku, kitab-kitab tu dalam lengan baju. Sebab tu kata Imam Abu Hanifah ya, para penuntut ilmu, para ahli ilmu, mesti dia memakai, disunatkan untuk mereka memakai pakaian ilmu. Kenapa? Kerana untuk dihormati alim tersebut, supaya orang kenal dia, supaya orang menghormati dia sebab tu kata Imam Abu Hanifah, perbesarkan serban kamu dan perbesarkan lengan baju kamu. Kenapa Imam Abu Hanifah suruh buat macam tu ya? Beliau berkata demikian supaya orang tidak memperkecilkan ilmu dan ahlinya. Kerana lazimnya manusia itu memandang kepada pakaian seseorang. Tuan-tuan, kenapa? Kerana tak mau bagi ahli ilmu ni dikecilkan ya. Tak nak bagi ahli ilmu ni dipandang rendah ya. Penuntut tahfiz duk menari dalam TV, pakai jubah pakai serban, menari dalam TV. Dulu ada tuan-tuan kan, nasi lemak kopior ya, pelajar tahfiz duk menari dalam TV. Geli kita tengok tak ya. Konon-kononnya ini dakwah cara baru. Dakwah cara lain ada lagi elok ya? Baca Quran lagi baik. Baca Quran lagi elok. Pakaian yang macam tu tuan-tuan, jubah yang dipakai macam tu digunakan pada tempat-tempat yang tak betul ya. Duk menari, duk buat rap lah apalah, tak kena lah ya. Pakaian tu kena sesuai dia tuan-tuan ya. Pakaian kena sesuai. Bukan alasan bahawa ini dakwah cara baru, dakwah cara milenial, duk joget dalam TV ya, pakai jubah, tak kena. Itu pakaian alim kan, pakaian ahli ilmu. Mesti pada tempat yang sesuai, pada majlis yang sesuai. Bukan duk lompat-lompat menari macam tu. Tak kena macam tu ya. Tuan-tuan pelajar tahfiz balik rumah pakai seluar pendek. Keluar daripada rumah ya, jalan pergi kedai. Tak seluar pendek pun, kadang seluar Hawaii tu. Seluar Hawaii tu pakai. Tak tahulah kita tuan-tuan ya. Orang Melayu kita ni kadang-kadang naik motor pakai seluar pendek kan. Apa yang sedap sangat tak tahu pakai seluar pendek ni kan. Apa masalahnya pakai seluar panjang? Ini pula pelajar tahfiz buat macam tu ya. Kena jaga tuan-tuan ya. Pelajar tahfiz kena jaga cara dari segi pemakaian dia ya.
Sebab tu ya, tuan-tuan, penuntut ilmu ni, pelajar tahfiz ni hamalatul Quran, hamilul Quran. Ya, tak sesuai lah kalau pakai macam tu. Tak sesuai dengan kedudukan dia sebagai penuntut ilmu. Kan? Sebagai hamilul Quran, orang yang menanggung Quran dalam dada dia. Ya. Kena jaga akhlak dan adabnya. Pakaian tu kena sesuai. Ustaz tiba-tiba pakai seluar jin koyak kat peha. Gila lah gitu. Ni ustaz apa ni? Ya? Pakai seluar jin koyak kat peha. Seluar jin tak ada masalah, tuan-tuan. Seluar jin tak ada masalah. Tengoklah seluar jin jenis macam mana. Kan? Seluar jin jenis yang besar ke, ataupun seluar jin tu yang jenis ketat. Ketat sampai nampak punggung. Ustaz pakai macam tu. Ya? Geli kita tengok. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakaian tu kena sesuai. Kenapa? Kerana orang memandang kepada masalah tersebut. Kan? Orang tengok benda tu. Orang menilai perkara-perkara macam tu. Ya? Kalau bahasa sekarang dipanggil apa, tuan-tuan? Bahasa sekarang. Bahasa sekarang, ya, kalau nak diterjemahkan, perbesarkan serban kamu dan juga luaskan lengan baju kamu. Maksudnya apa? Maksudnya perbesarkan pangkat pengajian kamu. Tu maksud dia. Jangan mengaji setakat BA saja. Ya? Ambil sampai PhD. Ya? Ambil sampai master, sampai jadi doktor. Mengaji sampai situ. Kenapa? Kerana kalau tak ada yang tu, takut-takut nanti ada orang ambil PhD dan dia guna PhD dia untuk nak sesatkan umat Nabi SAW. Dia ada PhD, tuan, ya, dia guna doktor, dia ada doktor kat depan tu, dia gunalah PhD dia, ya. Dia sebutlah benda tak betul pun masyarakat percaya. Tak. Sebab apa? Sebab dia ada PhD. Kan? Ustaz ni ada apa? Ustaz tu tak ada PhD. Akhirnya lebih percaya kepada orang yang ada PhD. Tak. Sebab tu sekarang ni maksud perbesarkan serban kamu tu, kata Imam Abu Hanifah, maksud dia apa? Sesuailah dengan zaman dia. Zaman dia nak kenal ahli ilmu, serban dia besar dan lengan baju dia luas, supaya orang kenal ini ahli ilmu. Zaman sekarang macam mana? Zaman sekarang ni maksud dia perbesarkan pangkat pengajian kamu. Alim ulama ni kena ada pangkat-pangkat ni. Untuk apa pangkat ni? Untuk dunia? Tak. Bukan untuk dunia. Untuk nak menyelamatkan agama Allah Ta'ala. Kan? Untuk tak nak bagi orang yang tak ada kelayakan bercakap tentang agama, nak bercakap tentang agama. Biar orang yang berkelayakan, betul tuan-tuan, ya, orang yang layak bercakap tentang agama. Sekarang ni ramai ambil PhD, tapi akhirnya umat jadi apa? Masyarakat jadi apa? Jadi rosak. Kan? Ya? Semua dia nampak, semua masyarakat buat, semua tak betul. Semua orang buat, semua ahli bidah. Dia seorang je ahli sunnah. Berat tuan-tuan kalau ada orang yang PhD macam tu. Sebab tu perlu ada PhD bagi ustaz-ustaz kita, ya, bagi alim ulama kita, biar orang nampak hebat alim ulama kita. Sebab tu kena bagi sokongan lah tuan-tuan. InsyaAllah kita sama-sama cuba untuk nak mengizzahkan, ya, menunjukkan kehebatan bagi para alim ulama kita ni, ya. Jadi bila sebut berkenaan dengan pakaian tuan-tuan, sebab tu alim ni disunatkan untuk memakai pakaian alim. Kenapa? Kerana untuk dihormati alim tersebut. Orang nampak, orang dah kenal, ini ahli ilmu ni, tak boleh buat biasa-biasa. Sebab tu pendidik, ya, guru, cikgu, ustaz, asatizah mesti tunjukkan pakaian, cara pakai yang terbaik. Kan? Saya tak setuju tuan-tuan, kalau hari guru dan sebagainya, guru pakai pakaian yang pelik-pelik, tak pakai kostum Ultraman dan sebagainya. Memanglah kita nak tarik pelajar-pelajar, kan, supaya benda tu ada kelainan. Tapi kamu sebagai guru, tempat duduk kamu tu tempat duduk yang tinggi, kedudukan kamu kedudukan yang mulia. Kenapa kamu hinakan kedudukan kamu dengan pakaian yang sebegitu rupa? Tak. Benda ni orang pandang ringan tuan-tuan, tapi ini yang penting sebenarnya, ya. Biar pelajar yang tengok kita tu kata, guru saya ni seorang yang sangat teliti dari segi cara pakai dia. Ini pakaian ahli ilmu. Maknanya guru saya layak dimuliakan. Bukan boleh main-main gurau macam tu je. Macam tu tuan-tuan, ya. Sebab tu pakaian ahli ilmu ni mesti kena jaga. Sebab tu ada satu kisah, tuan-tuan, ada seorang guru di Fatani. Ada seorang tok guru ni, tok guru pondok. Dia dijemput makan pergi kenduri, ya. Dia pun pergilah pakai baju biasa tuan-tuan. Pakai baju biasa. Sampai tempat kenduri ni, ya, dah duduk tu, siapa pun tak layan dia. Duduk lama tunggu. Siapa pun tak ajak jamu makan ke apa ke, tak ada.
Dia pun dah lama tunggu tuan-tuan, dia balik lah. Balik rumah pakai jubah. Tadi pakai baju biasa, kali ni balik rumah tu pakai jubah, pakai serban, bubuh syal, letak ni selendang atas bahu ni. Pergi semula tempat kenduri tadi. Sampai kat padang tu, orang nampak lah, Tok Guru datang, Tok Guru datang. Padahal daripada tadi lagi datang. Siapa pun tak layan dia. Siapa pun tak ajak jamu makan ke apa ke, tak ada. Bila pakai jubah apa semua tu, baru orang perasan, Tok Guru mari dah tu. Dia pun jemput naik sampai ke atas rumah. Tadi duduk bawah tak ada orang pun jemput. Naik atas tu, kemudian dia dihidangkan dengan makanan. Letak nasi, letak gulai, kari apa semua kan. Orang hidang dia betul. Tuan-tuan dia buat apa tuan? Masa orang hidang tu, dia buka baju dia. Buka jubah, letak tepi. Buka serban, letak tepi. Tadi angkat letak buka selendang ni, letak tepi. Dia ambil gulai tuan, tuang atas jubah tadi. Tuang atas jubah. Dia kata apa? Dia kata, wahai jubah, tuan rumah ni dia panggil kamu. Dia panggil kamu. Kamu tu yang dipanggil, bukan aku yang dipanggil. Maksudnya baju tu yang dipanggil. Sebab tu dia kena baju daripada kenal aku. Aku datang daripada tadi lagi seorang pun tak layan aku. Ni bila aku datang ni, bila jubah aku datang, baru kenal aku yang dalam jubah tu. Maknanya yang dikenal siapa dia? Dia kenal jubah tu je sebenarnya. Dia tak kenal aku. Dia kenal jubah tu, maka bagi makan dekat jubah. Jubah tu yang dibagi makan, tuang gulai atas jubah. Bagi makan dekat jubah. Ni peli tuan-tuan. Peli tuan rumah. Sultan Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, Sultanul Ulama. Ketua bagi segala ulama pada zaman dia. Satu hari dia buat umrah ataupun dia bertawaf, tawaf sunat kan. Tawaf keliling Kaabah. Kemudian masa tengah tawaf tu, tengok-tengok ada sekumpulan orang tengah berbincang, ada masyakkah, ada masalah berkaitan dengan tawaf. Orang duk bincang-bincang, akhirnya dia dengar, dia pun ceritalah, kata jawapannya gini. Orang tak percaya, orang tengok atas bawah, kata, kamu siapa? Orang tak kenal sebab dia pakai baju biasa. Al-Imam Izzuddin Abdul Salam dia buat apa tuan? Balik rumah, balik tempat menginap dia, salin pakaian. Pakai jubah, pakai serban, kemudian pergi semula tempat tadi. Orang nampak daripada jauh, orang mari, Sultan Ulama dah datang dah ni. Alim besar datang. Orang buka duluan. Kan? Kemudian dia pun terang balik, baru orang percaya. Padahalnya dia lah juga tadi. Masa pakai baju biasa tu. Tapi bila dia terang tadi, masa pakai baju biasa, orang pandang dia macam biasa-biasa. Kan? Tapi bila datang pakai jubah, baru orang hormat dia. Sebab tu para alim ni sunat untuk memakai pakaian para alim ulama. Guru kita yang mulia tuan-tuan, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Satu hari dia pernah makan di sebuah kedai makan di Bali. Makan di sebuah restoran di Bali. Masa tu pakai jubah lah, pakai jubah, pakai serban apa. Nampak kedai tu elok je kan. Masuk dalam kedai tu, sampai dalam nak order makanan, datang waiter tu, kata, Pak Kiai, minta maaf Pak Kiai, kedai kami ni ada hidang babi. Ada masak babi Pak Kiai. Syekh Nuruddin berkata, baiklah, alhamdulillah, terima kasih beritahu. Dia pun keluar daripada kedai tu. Nasib baiklah Syekh Nuruddin tu pakai jubah masa tu tuan-tuan, pakai jubah, pakai serban. Kalau kata dia pakai t-shirt, pakai seluar jean macam biasa, masuk kedai tu tengok orang Melayu pula, tak? Orang Melayu yang masak, tak ada apa-apa, masuk je. Tapi sebab dia pakai macam tu, orang muliakan dia. Baik. Setiap penuntut ilmu sewajarnya berusaha mendapatkan buku nasihat, yakni kitab nasihat Al-Imam Abu Hanifah yang dirahmati oleh Allah kepada Sayyidina Yusuf ibn Khalid As-Samti rahimahullahu ta'ala, yang dituliskan sekembalinya beliau ke pangkuan keluarganya. Tuan-tuan, Al-Imam Yusuf bin Khalid As-Samti, ini qadi besar, alim besar. Ini anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, waktu dia balik kampung dia, nak balik kampung dia, dah habis mengaji, maka Al-Imam Abu Hanifah dia tulis sebuah risalah kepada Al-Imam Khalid, Yusuf bin Khalid As-Samti. Risalah tentang apa? Tentang adab seorang qadi. Adab seorang qadi
adab seorang alim ketika mana bersama dengan umat. Jadi tuan-tuan, ini antara adab. Ulama dulu dia akan tulis surat kepada anak murid dia, ya. Maka Al-Imam Abu Hanifah dituliskan kitab kepada anak murid tersebut. Ni hebat ulama dulu, tulis kitab kepada anak murid, kitab khas, kitab nasihat kepada anak murid, ya. Jadi kalau kita kata ada tuan-tuan guru kita, ya, mengaji dengan dia, kita pun dah nak balik dah, kan, nak balik ke tempat kita, mintalah dengan tuan guru, kata tolonglah tuan guru, tolong tuliskan surat kepada saya, tuliskan kitab untuk saya, mudah-mudahan kitab ini menjadi panduan kepada saya ketika mana saya bersama dengan masyarakat nanti. Ini adab ulama dulu. Seperti mana Al-Imam Ghazali, tuan-tuan, tulis surat kepada anak murid dia. Tulis surat tapi jadi kitab terus, ayyuhal walad, ya. Ni adab-adab ulama dulu, ya. Dia akan tulis surat kepada anak murid dia. Kitab-kitab, tuan-tuan, kitab surat-surat tadi dijadikan sebagai kitab, ya. Surat boleh jadi kitab, tuan-tuan. Surat kita ni kalau orang tengok, orang jadi geli nak baca dah. Surat orang zaman sekarang, ya, kalau orang baca jadi geli. Tengok surat orang dulu. Orang dulu buat surat tu terus buat kitab, ya, seperti mana Al-Imam Haddad, ya, ada kitab khas dipanggil Risalah Al-Imam Haddad, ya. Al-Imam Abdullah bin Adawi Al-Haddad ada kitab khas dia tuliskan kepada anak murid dia, ya, disebut sebagai Risalah Al-Imam Haddad, ya. Ni orang dulu surat dia orang pun dapat faedah ilmu. Surat pun boleh dapat faedah ilmu. Baik, kata beliau, kitab ini boleh didapati sekiranya dicari. Jadi Syekh sebut ini kalau cari jumpalah. Saya tak jumpa lagi, tuan-tuan. Tapi sahabat-sahabat saya kata memang jumpa sebab dicari. Cari juga, insya-Allah jumpa kitab ni. Ustaz kami Syekh Al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakr, yang disucikan Allah ke atas rohnya yang mulia itu, telah menyuruhku menulisnya bila pulang ke negeriku, dan aku telah menulisnya. Ni jadi guru kepada Al-Imam Burhanuddin Az-Zurnuji, pengarang kitab ni. Nama guru beliau Al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakr. Dia suruh Al-Imam Zurnuji tulis kitab yang beliau karang. Zaman dulu, tuan-tuan, zaman dulu tak ada photostat, kan, mana ada printer macam kita ni. Jadi kitab-kitab ulama dulu dia akan minta tulis semula, karang semula. Bahkan zaman kerajaan Abbasiyah dulu ada pekerjaan untuk menulis semula kitab, menyalin semula kitab, ya. Dia ada penulis upahan, dan dikira macam mana, tuan? Dia akan dikira dengan timbangan buku tersebut. Kalau timbangannya sekian-sekian-sekian, maka harganya sekian-sekian-sekian. Lagi berat timbangan buku tu, maknanya lagi mahal buku tu. Sebab tu, tuan-tuan, orang dulu cukup memuliakan buku, kitab-kitab, kan. Kitab-kitab mereka sangat muliakan. Kenapa? Kerana mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, ya. Dan harga kitab dulu sangat-sangat mahal. Bukan semua orang boleh ada kitab macam sekarang ni, ya. Sebab tu, tuan-tuan, kitab-kitab yang ada di rumah kita ni kadang-kadang kena perhati juga tempat duduk dia macam mana, tempat letak dia. Dalam rumah kita, ya, kalau ada rak dalam rumah kita yang penuh dengan kitab-kitab agama, ya, buku-buku agama, tafsir, Quran dan sebagainya, macam mana kita nak susun dia? Ada adab dia, tuan-tuan, ya. Rak yang paling atas tu sekali, itu tempatnya kitab Al-Quran. Quran tu paling atas. Kita kadang-kadang Quran tu letak rak yang paling bawah sekali. Tak kena, tuan-tuan, ya. Quran mesti letak yang paling atas sekali. Kitab Quran, kitab hadis, kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf, baru kitab-kitab kecil yang lain. Ini ramai orang tak ambil berat tentang benda-benda gini. Sebab apa? Sebab tidak ada adab, tidak belajar tentang adab. Adab susun kitab pun ada ulama bahaskan juga, ya. Jadi, dan kemudian kita kena ada budaya untuk mewujudkan, membina sebuah perpustakaan dalam rumah kita. Kadang-kadang orang kita ni memang rak banyak juga, tapi dalam dia apa? Kitab Al-Qur'an, pinggan mangkuk, ya. Itu banyaklah, kan. Sebab tu kalau kita masuk rumah, yelah, tuan-tuan, adab kita masuk rumah orang, kita tak bolehlah nak komen macam-macam, tak boleh nak cerita, kan. Kat orang lain kata rumah tu banyak pinggan mangkuk lah, apa, ya, banyak sudu, garpu dan sebagainya. Tapi kita boleh lihat rumah tu, kalau wujud budaya ilmu dalam rumah dia, tengok pada apa, tuan-tuan? Tengok pada kitab-kitab dia, kan. Bila kita masuk rumah tengok, ni banyak kitab hadis, maknanya ni ahli hadis dalam rumah ni. Orang dalam rumah ni maksudnya dia mulazamah dengan ilmu hadis, kan. Masuk dalam rumah ni
Banyak kitab tentang apa? Kitab tentang tasawuf. Ini ahli sufi. Orang yang beramal dengan ilmu tasawuf. Banyak kitab fiqh. Maknanya ini mungkin ahli hadis, orang yang mengaji tentang syariat. Maksudnya kita menilai yang budaya ilmu dalam rumah tu dengan perpustakaan yang wujud dalam rumah dia. Dan memang terbukti tuan-tuan, orang buat kajian kata antara punca faktor yang menyebabkan anak-anak tu boleh jadi cerdik sebab apa tuan? Sebab banyak buku dalam rumah tu. Kan? Banyak buku tuan-tuan, insya-Allah anak kita boleh jadi cerdik. Sebab tu kita nak kena wujudkan budaya membaca di dalam rumah kita. Cuma para ulama bahaslah buku apa yang kita nak kena baca, kan? Bukan semua buku kita nak kena baca. Buku banyak tak ada masalah tuan. Buku banyak bukan maksudnya kita mengaji ataupun kita membaca bidang yang pelbagai. Kata Al-Imam Syafi'i, dia kata la yablughal ilma jami'an. Ya, seseorang itu dia tidak akan sampai kepada kesemua ilmu. Kita tak boleh nak tuntut semua ilmu, ya. Kita tak boleh nak belajar semua ilmu. Walau mumarasahu alfasanah, ya. Walaupun kita hidup umur 1000 tahun sekalipun, kita tak akan mampu belajar ke semua bidang ilmu yang ada dalam dunia ni, kan. 1000 tahun pun umur kita tak akan mampu kita nak belajar semua ilmu. Apatah lagi umur kita yang singkat. Sebab tu ulama bahas benda apa yang kita nak kena baca, benda apa yang kita nak kena belajar, kan, dengan umur kita yang singkat, dengan masa kita yang singkat atas dunia ni. Benda apa kita nak baca. Sebab tu kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas, dia kata buku yang sedikit tetapi buku yang maksudnya buku yang teras, yang buku yang penting, karya-karya yang monumental, karya-karya yang penting, ini perlu dibaca walaupun sedikit. Tapi kita baca dan kita ulang-ulang, kita baca syarahan dia, insya-Allah. Inilah budaya ilmu yang kita nak wujudkan. Ini lebih baik daripada kita membaca satu buku satu minggu tetapi dengan genre yang pelbagai. Hari ni kita baca kitab yang lain, esok baca ilmu lain pula. Itu hasil dia tidak baik tuan-tuan, ya. Jadi seeloknya kita baca buku yang sedikit tetapi itu adalah ilmu yang penting. Apa dia? Ilmu fardhu ain tuan-tuan, ya, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini benda-benda yang kita nak kena baca. Baik. Fasal yang ketiga, kita masuk sikit fasal yang ketiga ini. Pemilihan ilmu, guru rakan belajar dan penetapannya. Pemilihan ilmu. Penuntut ilmu seharusnya memilih cabang yang terbaik pada setiap ilmu daripada urusan agama yang menjadi kemestian hariannya seperti sembahyang. Kemudian kemestian yang seterusnya seperti haji dan zakat. Penuntut hendaklah mengutamakan ilmu tauhid dan mengenali Allah melalui dalil. Kerana beriman secara taklid walaupun sah pada pandangan mazhab kita, yakni ahli sunnati wal jamaah, tetapi masih berdosa kerana tidak menggunakan dalil. Ini tuan dalam ilmu akidah, ya. Maka Syekh di sini ditulis tentang apa yang kita nak kena belajar dulu, ya. Ilmu mana yang penting untuk kita nak belajar. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting, kan? Semua ilmu penting, tetapi kita nak dahulukan ilmu mana yang lebih penting. Kerana sekarang ni ramai tuan di kalangan penuntut ilmu yang tidak tahu bagaimana memilih ilmu. Tak pandai nak pilih ilmu. Dia ingat ilmu ni penting, rupanya tak penting pun. Ada lagi yang lebih penting daripada tu, ya. Sebab tu ramai tuan, betapa ramai, ya, di kalangan kita sekarang ni yang betul-betul faham tentang ilmu-ilmu asas ni, ya. Kerana tu ramai kita jumpa orang tak reti nak pilih ilmu, kan. Tak reti nak pilih ilmu yang terbaik untuk dia, yang dia nak gunakan pada masa tersebut. Berapa ramai kita jumpa orang yang betul-betul mengenal tentang solat ni, ya, tentang hukum hakam dalam solat, tentang hukum sah dan batal dia, ya, masalah masbuk dan muwafiq, ya, jamak qasar dan sebagainya. Berapa ramai lagi kita jumpa tuan yang tak faham betul pun tentang masalah ni, ya. Bahkan dia buat kesilapan. Baru ni saya pergi sebuah masjid. Saya masbuk, lambat sikit kan masuk dengan imam tu. Ada seorang sebelah saya masuk juga, kan. Kami sama-sama lambat. Imam dah rokok. Kami pun tak sempat nak rokok lagi. Imam bangun dah, tidak dah. Dia rokok tu tuan, kemudian dia bangun sampai tahiyat akhir tu, kemudian bagi salam sekali dengan imam, kan.
Saya tambah 1 rakaat sebab saya tahu saya tak sempat, kan? Sebab kita masuk tu imam dah i'tidal, kan? Yang kawan kita yang sebelah ni, dia rukuk tadi tak sempat, kemudian salam sekali dengan imam, kan? Sedangkan dia tertinggal 1 rakaat, kan? Jadi kita pun tak tahu nak buat macam mana, kan? Sebab musafir kot, dia pun musafir, tak sempat nak tegur dia. Dah habis sembahyang apa semua, dia pun dah tak ada dah masa tu, kan? Tuan-tuan, agak-agak berapa kali dia buat macam tu sepanjang umur dia, kan? Berapa kali dia buat macam tu, ya? Dia ingatkan sempat dengan imam, i'tidal tu boleh lagi, maksudnya masih mengikuti rakaat imam tersebut. Akhirnya tak tambah rakaat, kan? Batal solat dia. Kenapa? Kerana tak belajar, kan? Tak mengaji ilmu tentang solat. Dia ingat sah solat dia tersebut, rupanya tidak sah. Ini orang yang jahil. Tapi bila suruh mengaji, malas, kan? Tak ada masa, kan? Ilmu apa? Ilmu fardu ain, malas lah mengaji. Banyak dah masjid surau mengaji ilmu ni, kan? Nak mengaji ilmu apa? Ilmu tafsir lah, hebat sikit, kan? Ilmu mustalah hadis, ulum hadis. Tanya bab solat pun tak erti, tak? Masbuk muafid pun tak erti lagi. Dah tu ustaz takkanlah nak mengaji sampai alim, ustaz. Takkan dengan saya ni mengaji tak pandai nak buat macam mana. Tuan-tuan, itulah mengaji namanya. Itu mengaji. Allah Ta'ala tak tanya kenapa kamu tak alim, sifat 20 contoh. Allah tak tanya gitu. Allah tanya kenapa kamu tak mengaji yang tu, belajar ke tidak dulu. Yang tu Allah Ta'ala tanya, ya? Sebab tu nak kena selesaikan dulu, ya? Bab-bab fardu ain ni kita kena selesaikan dulu. Baik. Jadi saya kira sekadar itulah majlis kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara, terkurang adab dengan tuan-tuan. Semoga Allah mengampunkan dosa saya dan dosa tuan-tuan. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.